Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka firman dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala masih mengurniakan ruang dan peluang kepada kita untuk terus sama-sama kita menzahirkan ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan kita sentiasa diberikan jalan-jalan kebaikan untuk istiqamah dalam mengejar ridha Allah dunia, lebih lagi di hari akhirat. Sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada pada bab yang ke-6 pada membicara berkait dengan kelebihan orang yang berwuduk. Disebut di dalam satu riwayat, la salata liman la wudu'a lah wa la wudu'a liman lam yuzkar ismullahi alaih. Tiadalah sah sembahyang bagi orang yang tiada wuduk baginya. Sembahyang seorang itu tidak sah bila mana tak ada wuduk. Namun bukan bererti jika dia dalam keadaan tidak memiliki air ataupun debu yang ganti niyabatan lil ma'i, ganti kepada air untuk bersuci ataupun mengangkat hadas kecil, dia tidak perlu mengerjakan solat. Di dalam kitab fiqh disebut orang yang tidak berada dalam keadaan cukup syarat wajib solat ataupun tidak cukup syarat-syarat untuk mengerjakan solat, maka dia boleh mengerjakan solat dalam bagaimanapun keadaannya dengan berniat solat itu dengan solat lihurmatil waqti, solat untuk hormat waktu. Apa dia antara syarat-syarat sah solat? Yang pertama ialah suci tubuh badan daripada najis, tubuh badan dan tempat solat daripada najis. Kalau kita tak ada pakaian yang bersih, mungkin kena najis, waktu dah singkat, contoh maghrib, waktu dia singkat, nak tunggu sampai ke destinasi jumpa pakaian yang bersih, maka ketika itu luput waktu. Maka kita solat juga dengan keadaan pakai pakaian yang kotor tadi, tetapi bila sampai ke destinasi kena qada balik solat, kan? Walaupun dalam keadaan pakaian itu bernajis, namanya solat hormat waktu. Yang keduanya, syarat sah solat ialah menghadap ke arah kiblat. Saya tak ikut tertib lah sebutan dia. Kalau dalam kitab fiqh dia ada tertib dia, sebutan dia tu menghadap kiblat. Katakan kita ni kena ikat pada pokok, kena ikat pada kursi begini. Orang masuk rumah kita, kan, dia mengancam kita nak ambil harta benda kita, diikat ni kita di kursi. Kiblat arah sana, tapi kita diikat menghadap arah sana. Sah tak solat tak menghadap kiblat? Tak sah. Tapi waktu subuh dah habis ni, solat juga dalam keadaan masa tu wuduk tak ada, pakaian mungkin tak tutup aurat, ataupun pakaian yang dipakai itu kotor, ada najis,
dan tidak menghadap kiblat, maka solat itu hormat waktu. Solat juga macam mana pun cara, rukuk-rukuklah sekadarnya, sujud-sujudlah sekadarnya. Nanti bila dah lepas, dah ada orang lepaskan kita daripada ikatan tadi, qada kembali solat. Jadi kalau kita lihat di sini, solat itu kan ada pertimbangannya. Orang kalau hati dia, jiwa dia nak solat, dia tak peduli kan, aku nak solat juga, tak apa, aku solat dulu, nanti aku qada kemudian. Bukan dia terus meninggalkan perbuatan solat tersebut, bukan dia terus tak apalah, nanti qada je lah, bukan. Usaha dulu untuk solat. Macam puasa juga. Puasa ni, contoh doktor sahkan dia seorang yang tak boleh berpuasa dengan sebab sakit, dia tak boleh puasa. Doktor kata, tuan tak boleh puasa kan, kecil manis tinggi ni, kalau puasa nanti boleh menyebabkan hypo, ada kesan yang berat pada kesihatan. Adakah dia terus tidak berpuasa daripada awal pagi? Tak. Dia kena puasa dulu. Bila masuk bulan Ramadan, dia puasa dulu, niat macam biasa. Saja aku puasa esok hari bulan Ramadan tahun ni kerana Allah Ta'ala, bangunlah sahur, ambil berkat sahur. Tasaharu fa innahul barakah. Bersahurlah kerana di dalamnya ada berkat. Maka dia bersahur macam biasa. Katakan pukul 10 tu dah menggigil dah badan dia kan, sebab kan tak masuk sesuatu makanan pada tubuh, maka di situlah baru dia tidak berpuasa. Bukan bermaksud dia terus tak berpuasa daripada awal. Macam solat hormat waktu tadi macam tu juga. Bukan kata tak cukup syarat ni, tak sembahyang lah, nanti qada. Salah. Konsep dia sembahyang dulu, nanti gantikan kemudiannya. Baik. Jadi wuduk ni, kalau tak ada pada seseorang yang nak solat, maka tiadalah sembahyangnya. Mana tak sah lah. Tak sah sembahyang satu orang yang tak berwuduk, sama ada dengan air ataupun gantikan dengan tanah. Bagi orang yang tak jumpa air, dia ganti ni bukan main ganti dia, bukan time tak ada air, air tak ada ni pergi debu dengan debu dulu, tidak. Dia ada syarat dia kan, dia mesti cari dengan jarak lebih kurang 5 km, lebih kurang lah kan. Dia ada 4 point something kan, 4 point something kilometer. Kita berjalan cari, kalau tak jumpa, barulah kita boleh ambil langkah untuk berwuduk. Dan kena ingat, zaman sekarang Malaysia ni Masya Allah, yang pula musim hujan ni tak ada alasan lah, air tak ada. Mungkin air dekat pipe dia tak ada, tapi ada je air-air kat sungai, kat mana-mana kan. Kita boleh takungkan air dengan letak sesuatu di bawah, kita panggil apa, pancur atap kan. Kita boleh tadah je baldi, ataupun cucur atap. Kita boleh je gunakan duit yang ada untuk beli air. Belilah dekat kedai-kedai yang ada jual air mineral tu, boleh. Dia yang tak boleh berwuduk dengan air ni ialah air yang diwakafkan oleh seseorang di tengah perjalanan safar, di tengah perjalanan orang musafir, di RNR, contoh di padang pasir kan? Di padang pasir orang wakafkan air, letak satu tong air untuk orang minum ataupun untuk binatang tunggangan minum. Maka ketika itu tak boleh ambil air itu barang sebotol sebegini kan, tak boleh dia ambil air tersebut untuk digunakan berwuduk, tak boleh kan, haram. Maka ketika itu barulah dia switch kepada tayammum dengan debu, iaitu dengan tanah. Baik. Dan tiadalah sempurna wuduk bagi orang yang tidak menyebut nama Allah di dalam berwuduk. Tak baca bismillah ni bukan tak sah, tetapi tidak sempurna. Jadi nak wuduk yang sempurna, yang dapat markah penuh, yang besar ganjaran pahala, mulakan dengan bismillah. Sehingga kan disebut dalam hadis, kullu a'malin zibalin idza la yabtada'u bil basmalah fahuwa abtar fahuwa aqta. Dan siapa yang buat sesuatu perkara tak mula dengan baca bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu akan tergantung, perkara itu akan jadi sia-sia. Jadi buat sesuatu yang mubah mesti dengan baca bismillah. Tapi buat benda makruh, benda haram, jangan baca bismillah. Contoh apa dia? Pisau okok
Isap rokok bismillahirrahmanirrahim, cucuh lighter kat mulut kan. Benda tu khilaf kan. Khilaf, ada yang kata makruh, ada yang kata haram. Ulama kata keluar daripada khilaf, khurujul minal khilaf mustahabbun. Keluar daripada perkara khilaf itu adalah lebih utama. Jadi bila ulama berselisih kata makruh dan haram, maksudnya tinggalkan je lah perkara tersebut kan. Janganlah saya ambil perkara yang makruh kan. Sebab apa? Sebab dia isap rokok. Nak cucuh api rokok tu bismillahirrahmanirrahim, tak boleh kan. Kalau kata pendapat yang kata haram, tak boleh dia cucuh bismillahirrahmanirrahim. Ataupun dia nak minum arak, dia baca bismillah. Dulu kejap, waktu dulu, lama dulu, saya ingat masa-masa PKP tu kot, ke sebelum PKP, saya pun tak ingat lah, sampai agak beberapa tahun yang lepas, ada orang buat parti minum arak. Orang Melayu kita siap buat tahlil lagi, baca doa selamat kan. Baca sungguh pakai kopiah. Di depan ni jangan arak ni, dengan keliling itu perempuan-perempuan yang berpakaian tidak menutup aurat. Ini mempersendakan agama kan. Haram, dua kali haram. Pertama, haram mempersendakan agama. Yang kedua, haram sebab buat benda yang dilarang oleh Allah. Maka tak boleh baca bismillah. Merompak, nak merompak bismillahirrahmanirrahim, tak boleh kan. Segala apa yang haram tinggalkan. Dan baca bismillah ini kena tengok kalau wuduk tu di mana. Kalau wuduk di tandas yang berserta dengan ada tempat buang air, maksudnya ada lubang najis kan, ada mangkuk tandas kat situ, tak boleh dibaca dengan jahar. Tak boleh dibaca dengan jahar, maka dibaca dengan sirri, dibaca dengan perlahan, ini dalam hati. Nak baca juga kan, baca dalam hati. Kalau tidak, kena rajin sikit, pergi wuduk lah kat luar, kalau ada pipe kat luar kan. Kalau tak, wuduk lah dekat tempat mana-mana yang tidak ada tempat takungan najis tadi. Kalau tidak, terpaksa lah, rumah kita memang begitu kan, dibuat dalam keadaan ada mangkuk tandas. Jangan jarang sekali rumah orang ada bilik wuduk kan. Sebab kita ni buat dek pemaju dah rumah kita, dia nak tambah bilik wuduk pula, dia nak jimat kos dia kan. Jadi kalau orang ada alternatif, mungkin dia akan buat tambahan, dia buat partition lain kalau bilik air besar. Kalau bilik air tak cukup besar, makan space pula, maka ambillah yang sirri tadi daripada tak ada kan. Daripada tak ada, biarlah kita sebut di dalam hati. Okey. Dan masuk tandas ni, baca bismillah akan menjadikan hijab kan. Ini tak ada kaitan dengan wuduk lah. Cuma bila kita masuk ke tandas, tandas ni tempat iblis syaitan duduk. Bila kita baca bismillah, sekurangnya bismillah sebelum masuk tandas, pandangan iblis syaitan itu akan terhijab daripada melihat aurat kita. Jadi jangan duk tayang aurat kita kat iblis setan lah. Cara dia macam mana? Baca bismillah kan ketika masuk tandas. Baik, baca bismillah itu sebenarnya boleh juga disertai, bukan setakat bismillah, baca a'udzubillah pun boleh. Kenapa? Ta'awuz itu untuk elak kita daripada was-was. Kadang dalam wuduk ni boleh jadi was-was. Was-was, tadi dah basuh ke belum? Dan orang yang was-was dalam berwuduk, tengok di mana tempat dia was-was. Kalau kata dia dah basuh muka kan, tangan, tiba tangan nak basuh kaki, tadi kepala dah basuh ke belum? Maka dia pergi ulang kat mana? Ulang balik daripada kepala saja. Tengok muka basah, tangan basah, kepala rasa belum siap lagi, maka dia basuh daripada kepalanya sahaja, kemudian kaki. Tak perlu kalau dia was-was tu dia mula balik daripada muka, tak perlu. Terus mula daripada di mana yang dia yakin kepala belum basuh, mula kat situ je. Macam tu juga kalau kita sembahyang. Kita sembahyang was-was, tadi rasa tak rukuk lah, terus sujud. Ketika sujud tu kita bangun balik, adakah perlu baca Fatihah semula? Tak payah baca Fatihah balik. Terus saja berdiri, kemudian rukuk kan. Begitulah kita ambil daripada mana tempat kita yakin kita belum buat. Tak perlu nak mula balik dengan Fatihah. Tapi kalau niat, kalau syak pada niat, niat ni wajib jazam. Kalau syak pada niat, tadi aku baca niat ke tidak nak wuduk, dia kena mula daripada awal. Kena mula pada awal. Sebab niat adalah tertib yang pertama
dan dia mengesahkan kita punya solat, dan kita punya wuduk. Kalau syak pada niat, kena mula daripada awal. Kalau syak pada basuhan, tadi rasa kepala tak basuh lagi, basuh kepala, basuh kaki, selesai wuduk. Dan utama sunat kita berwuduk dalam keadaan mualat ni apa? Berturut-turut. Tetapi katakan kita wuduk, basuh muka, basuh sebelah tangan kanan, tiba putus air, habis air habis. Sudah, cari-cari tak ada dah stok air, tak apalah kan. Kita bukan wuduk untuk solat lah, maksud kita wuduk untuk sunat, untuk sembahyang sunat ataupun sengaja untuk berwuduk. Jadi kita pun muka dengan tangan tadi dah basuh dah. Kita berjalan pergi ke ofis, pergi ke surau, pergi ke masjid. Adakah kita nak mula pada muka atau boleh sambung terus pada tangan kiri? Boleh terus sambung pada tangan kiri, dan tak perlu mula balik dengan muka dan tangan kanan. Sebab mualat itu bukan syarat sah wuduk, sunat saja dalam berwuduk. Jadi kalau kata kita tak mulakan pada awal balik, terus dengan tangan kiri saja kita basuh kepala dan dua kaki, sah wuduk kita, sah. Cuma tak dapatlah pahala berturut-turut kan. Berturut-turut tu sunat, dapat pahala berturut-turut, tapi dia tak dapatlah pahala berturut-turut. Tapi seandainya kalau kata dia nak buat balik daripada mula pun boleh, dengan syarat dia boleh sambung daripada kiri tadi, seandainya tidak berlaku sesuatu yang membatalkan wuduk dia. Mana dia basuh muka tadi, dia basuh tangan, lepas tu dia lagi surau kan, orang rumah dia ulur kunci pun kena kat tangan dia, kena pada tangan dia kan, kunci tadi, bukan kunci, tangan orang rumah dia lah, kena kat tangan dia, batal dah di situ. Maka tak boleh dia sampai ke surau mula dengan kiri, sebab dah batal. Dia kena mula balik muka, tangan kanan kan, tangan kiri, kepala, kaki kanan, kaki kiri. Jadi demikian. Bukan setakat wuduk, mandi wajib pun boleh mandi separuh-separuh. Mandi tiba-tiba putus air, baru mandi separuh badan, habis air. Mana air ni? Mandi wajib tak habis kan. Lagi 2 jam air keluar balik, boleh sambung sebelah yang tidak habis tadi, boleh. Sebab syarat mandi wajib bukan mesti mualat, sunat saja. Sebab itu sidang jemaah sekalian, di dalam fardu wuduk dan fardu solat, antara yang disebut oleh para ulama syarat sahnya solat dan syarat sahnya wuduk ialah dapat membezakan mana yang fardu, mana yang sunat. Dapat beza mana yang fardu, mana yang sunat. Ada orang dia tak boleh nak beza. Mualat tu dia kata syarat, mesti mualat, tak mualat tak sah. Itu makna dia tak pandai beza. Kalau tak pandai beza, mengikut satu pendapat ulama fiqh kata tak sah sembahyang. Dalam bab sembahyang, dalam bab wuduk, kata satu pandangan ulama tak sah sembahyang, tak sah wuduk. Kalau dia tak boleh nak beza mana yang sunat, mana yang wajib. Wuduk yang wajibnya berapa? 6 je. Niat, basuh muka, tangan siku, kepala, kaki buku lali, tertib, tu je. Yang lain-lain yang kita sebut berturut-turut, kanan dahulu, kiri kemudian kan, kemudian 3 kali, itu semua sunat. Kalau orang tak boleh nak beza, kata sebagai ulama tak sah. Cuma mujur, ada pendapat yang ringan sikit. Dia kata yang tak sah ni kalau orang yang alim, yang ngaji kan, dia tahu, dia pernah ngaji, tapi dia lupa, dia melupakan ataupun dia dilupakan. Adab kita bila sebut dengan ilmu kan, kita melupakan, kita dilupakan dengan ilmu tu pergi tinggalkan kita, bukan kita yang lupakan ilmu tu tak sudi duduk dekat kita kan. Maka orang yang begini tak sah sembahyang dia. Namun orang awam kata satu pendapat,
dimaafkan walaupun tak dapat nak membezakan antara yang fardu dengan yang sunat. Bujurlah. Jadi orang awam kata apa? Wah, kalau gitu tak payah belajar lah. Belajar nanti tahu dosa pula. Berat pula gitu tuan-tuan. Tak boleh juga kan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat martabat, tingkatan orang-orang yang beriman dan orang yang diberikan ilmu itu dengan beberapa darjat. Kita ni nak boleh naik ke darjat syuhada tu, orang mati syahid tu jauh. Kurang-kurang dapat naik darjat orang yang berilmu, okey dah kan. Nak pergi syahid ke Palestin tu 8,000 km lebih. Tak payah sampai Palestin. Kalau pergi lalu ikut Thailand, kena tahan kat Thailand dah. Nak pergi mana ni? Nak pergi Gaza kan. Border Thailand dah tak bagi, tak kata border Thailand kan. Kat airport lagi dah kena tahan kan. Kat airport dah tak boleh pergi. Jadi kita usahakan sesuatu yang boleh memberi nilai tambah kepada diri kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan jaminan-jaminan yang disebut dalam Quran. Jadi malam tadi saya sebut di Masjid Batang Benar kan, siapa nak Allah Taala berikan dia ganjaran seumpama orang yang mati syahid, baca doa ni 25 kali pagi lepas subuh, 25 kali lepas maghrib. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Pendek je doa dia. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Ya Allah, berkatilah aku di dalam kematian dan apa yang aku hadapi di selepas kematian. Ini amalan disebut dalam hadis kan. Benda ni disebut dalam hadis. Orang yang amalkan 25 pagi, 25 petang, makna lepas maghrib, lepas subuh, lepas maghrib, insya-Allah kan, Allah Taala kurniakan dia ganjaran mati seperti orang yang diberikan pahala mati syahid. Dan saya sebut lagi sekali, orang mukmin dia kena ada rasa untuk mati syahid. Kalau siapa yang tak ada rasa untuk mati syahid, dia cabang daripada cabang-cabang orang munafik, cabang-cabang nifak. Letak je roh dan semangat dalam diri, bukan suruh pergi angkat senjata, angkat pedang buat masa ni kan. Maksudnya tanam niat. Orang mukmin begitu kan. Betul, orang Gaza tu, orang Palestin, mereka berjihad, matinya mati syahid. Kita bukan suruh pergi sana, letak pasang niat saja. Siapa yang tak ada niat, aku tak adalah, aku berkecuali, aku neutral. Kan, berat ni kan. Orang mukmin inilah jiwa yang kena ada dalam orang mukmin, dan minta dengan Allah sungguh-sungguh. Allahumma rzuqni bisyahadah. Ya Allah, kurniakan aku mati syahid. Siapa yang minta sungguh-sungguh dengan Allah nak mati syahid, Allah akan kurniakan dia ganjaran mati syahid sekalipun dia mati atas katil. Sekalipun mati atas katil. Tak kira lah katil rumah, katil hospital ke, dengan dia minta sungguh-sungguh dengan Allah nak mati syahid. Baik, sambung lagi. Disebut dalam riwayat yang lain, asal wuduk itu sekali pada setiap anggota, yang wajibnya sekali je. Sebab tu kalau kata air itu terhad, contohlah ada lebih kurang sebotol je air, ada 5 orang kat belakang ni nak gunakan air yang sama, ataupun kita pergi R&R waktu maghrib dah masuk, orang ramai, ada 2-3 bas lagi berhenti nak semayang maghrib. Ketika itu jangan pentingkan diri. Sebab itu pentingnya faqih di dalam bab urusan ibadah. Ini kat situ jugalah nak basuh 3 kali, kat situ jugalah nak buat yang sunat-sunat, padahal kat rumah tak buat pun sunat. Kat situlah nak berkumurnya, nak masuk air dalam hidungnya, nak menyelat-nyelat, padahal kat rumah cincai je kan. Kat R&R tu lah nak buat apa, nak tunjuk kat siapa? Tunjuk kat orang, kosong nanti pahala. Tunjuk kat orang. Sebab tu faqih melihat keadaan. 3 bas ni baru berhenti, tengok orang pakai kopiah-kopiah nak semayang kat R&R.
Tak payahlah wuduk sampai basuh 3 kali. Basuh sekali seorang dah lah. Tok imamnya pun satu. Masa tu lah nak tunjuk dia hafal surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladhi. Masa tu nak baca lam yakunil semayang maghrib. Kan? Rakaat pertama lam yakunil, rakaat kedua Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ni 3 bas ni beratur ni. Nak semayang maghrib. Pada-pada je lah. Baca Al-Fatihah rakaat pertama, baca wal 'asr inna a'tayna. Rakaat kedua baca qul huwallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bangkitlah. Nak zikir ke, nak wirid ke, nak doa Palestin ke panjang-panjang ke, kat luar lah. Bagi orang semayang dulu. Maghrib pendek. Sehingga kan disebut oleh para ulama dalam kitab fiqh, maghrib ni dia punya waktu dia azan, iqamah, buat persediaan untuk sembahyang, contohnya bentang sejadah, pakai baju tutup aurat, semayang maghrib, semayang ba'diyah 2 rakaat, habis waktu maghrib. Kalau macam tu lah mengatakan tentang habisnya waktu maghrib, ramai orang luput maghrib dia. Bagi habis drama dulu lah, saya tengok sampai pukul 8 baru nak semayang. Kan? Ada. Demi Allah saya dah tak tahu dah ada drama lagi tidak pukul 7. Ada lagi? Bagus. Yang tak tahu tu satu geng. Sebab kita maghrib kita kat luar, kita kuliah kan, kita ke masjid. Memang tak tahu. Kat rumah pun saya tak benar kan anak-anak buka TV. Waktu maghrib haram buka TV. Bukan haram tu haram syar'i. Haram dari sudut undang-undang rumah. Pukul 6.30 paling habis. Kan? Last. Kalau tak tahu juga kan, buat tak tahu juga ada tahulah apa yang dia patut tahu. Kan? Tengok bontot TV. Itu je kan dia punya undang-undang dia. Dalam rumah ini ada undang-undang. Baik. Jadi sedang jemaah sekalian, waktu maghrib kalau kira yang pendek tadi, ramai orang habis rosak maghrib dia. Tapi mujur, kan? Mujur ada satu pendapat yang lain mengatakan maghrib itu sehingga hilang syafaq ahmar, ufuk merah kat langit. Hilang ufuk merah maksudnya habis maghrib masuk isyak. Mujur. Kan? Lebih kurang 1 jam 5 minit daripada masuk maghrib, 1 jam 10 minit daripada masuk maghrib ke isyak. Mujurlah panjang sikit. Kalau tidak berdosa belaka. Baik. Jadi janganlah panjang-panjangkan. Sebab tu kena faqih. Faqih melihat keadaan. Imam kena faqih. Orang awam pun kena faqih. Kan? Bagi salam dah bangun. Nak wirid apa semua kat luar wirid. Janganlah masa tu lah, aku memang lepas maghrib ni aku wirid kusyashi. Tahu kusyashi? Wirid Imam Kusyashi. Dengan baca syahidallah wa annahu la ilaha, lepas ayat kursi tu baca syahidallah. Dia baca pula lillahi ma fis sama, kemudian dibaca pula lagi qul wallah, subhanallah, qul wallah apa semua tu, Allahumma la mani'a, kan, la ilaha illallah, sampai habis lah wirid Kusyashi kan. Masa tu nak baca Kusyashi, kalau bukan ke RNR, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, doa pun tidak. Sebab tu buat benda ni biar dengan ilmu, biar dengan ikhlas. Maka barang siapa mengambil wuduk 2 kali, baginya 2 kali ganda pahala. Mana buat 2 kali dapat 2 kelebihan. Barang siapa yang mengambil 3 kali, maka itulah wuduk para anbiya. Maksudnya Nabi SAW akan buat 3 kali. Nabi ni ada beberapa sunnah yang kita lihat disebut oleh isteri baginda, disebut oleh para sahabat. Nabi akan mulakan sesuatu dengan bismillah, benda-benda yang baik. Yang kedua, Nabi SAW akan mulakan dengan kanan. Dan yang ketiga, Nabi akan mulakan dengan 3 kali pada basuhan. Tapi bukan pada keadaan-keadaan yang darurah lah. Keadaan darurah janganlah nak buat 3 juga, buat yang 1 saja. Dan saya dah cerita kot dalam pertemuan bulan lepas, pernah satu ketika Nabi dalam safar, satu orang bagi salam kat Nabi. Bagi salam, Assalamualaikum Rasulullah. Nabi tak jawab.
Beberapa kali dia bagi salam, Nabi tak jawab. Lepas Nabi berwuduk, Nabi datang kat dia, baru Nabi jawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nabi jawab kan, maaflah aku tadi tak jawab salam kau, sebab aku malu untuk menyebut nama Allah dalam keadaan tidak berwuduk. Nak nyebut nama Allah wa rahmatullah tu nama Allah, Nabi kata aku segan nak sebut nama Allah dalam keadaan tak berwuduk. Padahal bukannya berdosa pun, tapi Masya Allah kan, Nabi SAW sampai ke situ sekali menjaganya. Jadi kita ni tuan-tuan, saya nak sebut orang lelaki, baik orang perempuan. Orang lelaki tu utamanya, orang perempuan dia boleh niat zikir. Contoh kan? Contohnya dia datang bulan, dia haid, tetapi dia melazimi baca Al-Mulk setiap malam. Setiap malam dia baca Al-Mulk sebelum tidur. Jadi dia boleh baca Al-Mulk dengan niat zikir. Tetapi orang lelaki, katalah orang lelaki ni dia mendatangi isteri dia kan, hingga menyebabkan dia berhadas besar. Jadi nak mandi sejuk, esoklah mandi. Jadi dia tak boleh ambil pendekatan nak baca Al-Mulk dengan niat zikir, tak boleh. Orang perempuan dia punya haid dia panjang, kita punya hadas kejap je. Jadi tak boleh baca Al-Mulk dalam keadaan berhadas, tak boleh. Orang lelaki nak baca juga, pergi mandi dulu. Ini kita faham ni beza kita punya hukum orang lelaki dengan orang perempuan. Orang perempuan sebab haid dia panjang, orang lelaki hadas dia kejap je. Kalau nak baca juga, baca sebelum berhadas tadi. Kalau tidak, baca je zikir-zikir yang bukan ayat Al-Quran. Contohnya Bismikallahumma ahya wa amut. Baca ayat kursi pun tak boleh. Bismillah tu boleh. Bismillah tu sebab ada dalam hadis, bukan sekadar ayat Quran, dalam hadis pun ada Bismillah. Jadi boleh baca Bismillah. Bismillah boleh. Bismikallahumma ahya wa amut, la ilaha illallahul halimul karim, rabbus samawati sab'u wa rabbul arsyil azim, la ilaha anta azza jaruka wa jalla sana'uka, Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'malana wa lakum a'malukum, la hujjata bainana wa bainakum, Allahu yajma'u bainana ilal masir. Pun itu boleh, itu bukan ayat Quran. Allahumma inni aslamtu nafsi wa fawwidu amri, kan, itu pun boleh. Itu bukan ayat Quran, itu hadis. Yang ayat Quran tu tak boleh. Ini kena faham kan, hukum-hukum yang berkait dengan mana yang boleh, mana yang tak boleh. Kemudian, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak terima, yakni tidak sahnya salat seseorang yang apabila dia berhadas sehinggalah dia ambil wuduk. Tok Imam saya dah sebut mungkin perkara ni. Tok Imam batal wuduk. Batal wuduk masa duduk tahiyat akhir. Tok Imam tak boleh teruskan bagi salam. Dah batal wuduk tu, putus habis dah solat dia. Tok Imam buat apa? Bangun dia tunjuk je kat orang belakang, isyarat je macam tu kan? Mungkin Tok Imam kentut tak berbunyi kan, orang belakang apa hal pula Tok Imam ni. Contoh, kalau bunyi orang belakang tahu dah kantut Tok Imam kan. Kalau tak berbunyi ni kan, Tok Imam bangun, isyarat begitu, orang duduk kat belakang tu faham dah apa dia perlu buat. Jangan bila Tok Imam isyarat gitu dia angkat kepala balik kata Tok Imam kan, apa itu orang tak faham kan. Sebab tu yang duduk di belakang imam ni orang yang faham apa nak buat kan, nak istikhlaf, nak ganti Tok Imam kan. Kalau imam batal macam mana, orang belakang tu. Sebab tu kadang ada orang dia suka duduk dekat dengan Tok Imam, bila berlaku sesuatu dia tak tahu apa kan, dia tak pandai nak buat apa. Jadi yang duduk kat belakang Tok Imam ni kena ngaji lebih sikit, yang suka duduk kat belakang Tok Imam. Maksudnya Tok Bilal lah, Tok Bilal dan yang seumpama dengannya. Dan yang lain jangan lepas pandang pula. Bagi Tok Bilal lah tugas dia. Hak lain kena ngaji juga. Jadi kalau dalam keadaan qiyam batal tu, dalam keadaan qiyam, imam tadi tak perlu, imam yang nak ganti tu tak perlu dia mara ke depan sampai duduk kat tempat imam, tak perlu. Dia langkah setapak aja ke depan kan, maksudnya dia ke depan setapak aja daripada, kan dia sama tadi dengan jemaah yang lain, setapak aja ke depan. Orang lain bila imam batal, sebab tu kena kita belajar, bila imam batal bukan bermaksud solat tu dah batal keseluruhan, belum. Bila imam batal, belum batal lagi,
Kan? Ada lagi kaedah tata cara untuk meneruskan solat. Bila imam batal, makmum pun, imam, kenapa kau bangun? Jangan bagi cakap begitu untuk imam. Imam dia yang batal, kita belum batal. Akan ada niabah ganti pada untuk imam tu nanti. Jadi kita dengar ada orang yang Allahu Akbar, maknanya ada orang take over, gantikan imam. Ikutlah yang ganti tadi. Kalau kata tok imam tu dia batal sebelum Fatihah, imam yang ganti tu kena baca Fatihah. Kalau tok imam tu batal selepas Fatihah, tok imam yang baru tak perlu ulang balik Fatihah. Fatihah tok imam yang tadi tu dah terpakai dah. Itu kan, kena faham gitu. Kemudian kalau kata dalam keadaan berdiri, langkah selangkah ke depan, dia teruskan baki solat yang masih belum selesai. Kalau dalam kedudukan tahiyat, maka ketika itu tak payah mengesot ke depan. Kan? Di tempat itu juga dia bagi salam. Kalau ketika kedudukan sujud, ketika itu dibenarkan untuk imam, kan, untuk imam takbir untuk bangun walaupun dia dah batal dah masa sujud, boleh. Sebab masa sujud, kalau untuk imam bangun hilang, cuba bayangkan apa yang berlaku. Boleh faham sendiri kan. Sampai sudah makmum sujud, rasa dah 10 minit sujud ni, bangun-bangun ngintai imam, tengok dah tak ada. Kan, jangan buat gitu. Kena bangunkan dulu. Maksudnya lepas tu baru isyaratkan kepada orang belakang take over lah. Apa yang perlu dia buat lepas daripada tu, sambung dia punya solat. Jam saya dah azan. Sini lambat sikit atas bukit. 3 saat. Ingatkan lambat sikit atas bukit. Atas bukit lagi cepat. Okay, kita bagi laluan pada azan. Allahu Akbar.
disebut dalam riwayat yang lain, al-wudu'u 'ala al-wudu'i nurun 'ala nur. Wudu' atau wudu' itu nur atas nur, yakni tajdidul wudu'. Orang yang dah ada wudu', kemudian dia wudu' lagi, maka cahaya di atas cahaya, dan mukanya sentiasa dalam keadaan berseri, dan seri ini insya-Allah akan terzahir nur di hari akhirat. Dan sebab Nabi SAW bagi tahu, aku kenal umatku min asaril wudu' min asaris sujud, dan daripada kesan wudu' dan daripada kesan sujud. Dan Sayyidina Abu Hurairah masa mengajarkan kepada golongan tabi'in, apabila ditanya bagaimana wudu' Nabi SAW, Abu Hurairah melakukan dengan sesempurna yang mungkin. Sempurna yang mungkin ni apa? Ni, basuh muka ni biar lebih. Tangan ni sampai hampir ke kawasan ketiak Abu Hurairah basuh. Kan? Sebab setiap yang lebih itu kelak akan dikalungkan dengan perhiasan nanti di hari akhirat. Kan? Macam orang baca Quran lah. Lagi tinggi, lagi banyak dia baca Quran, lagi tinggi kedudukan dia. Lagi tinggi nanti kedudukan di hari akhirat. Dan orang yang wuduk dengan wuduk yang lebih ni maksudnya sempurna, maka perhiasan yang akan dikalungkan padanya adalah perhiasan yang sempurna. Kalau orang yang basuh sikit-sikit tu, dia khawatir takut tak sah. Takut tak sah. Baru ni saya berhenti di mana, saya tengok ada satu orang hamba Allah ni, dia wuduk. Kalau budak, kita katalah budak kan, kalau orang besar wuduk pun macam budak-budak juga. Macam mana solat dia? Pakai lengan panjang, sinsing baju ni tak nak dia sinsing baju. Pakai lengan panjang, dia tak nak sinsing betul-betul. Dan saya tengok begitu-gitu je dia. Saya ingatkan dia sambil saya tunggu kat belakang tu, kita queue kan nak ambil wuduk. Kita ingat dia nak gosok, tengok-tengok tak gosok pun. Cincai begitu saja. Lepas tu basuh-basuh kaki, gelek-gelek gitu, pergi semayang. Tak sempat kita nak tegur dia lah kan. Lagi satu, kali pertama kita macam terkesima lah. Ada juga wuduk macam ni nanti tu kan. Yang paling kita khawatir ialah wuduk tu tak sah. Dan Nabi sebut dalam satu hadis, satu orang yang basuh tumitnya, kakinya tak basah, tumit, bukan buku lali, tumitnya tak basah, tak kena air. Nabi kata tumit itu nanti akan dibakar oleh neraka Jahannam. Jadi sekali-sekala kan, tengok anak-anak kita wuduk kan, budak-budak kan, tengok dia wuduk macam mana. Dan sepatutnya bukan kanak-kanak je, orang dewasa pun kan, kena tengok juga. Tengok sikit saya wuduk ni betul tak? Mintalah tolong imam, tengok sikit saya wuduk ni imam, betul ke basuhan macam ni imam? Imam pun kena betul jugalah. Boleh lah tu, kata imam. Jangan main boleh-boleh je, kena jadi kuduah lah. Tengok isteri kita yang ambil wuduk, yang tengok kan, tengok dia basuh betul tak betul basuhan dia. Saya dah sebut dah pasal sideburn tu kan. Tu pesan kat orang rumah tu, keluar kan, kalau susah rasanya, terlupa je, potong je sideburn tu. Potong senang. Kalau tak dipotong, dia semat-semat kat belakang tu sampai sudah lah, tak sah kita punya wuduk. Tengok anak-anak dara kita, kau sebelum kahwin ni apa nak tengok sikit kau wuduk. Mandi wajib tu biarlah mak je cek. Dia mandi wajib ni cek dia bukan dah jadi orang dah nak kahwin. Awal balik tu, awal anak kita balik kan, sebab tu kena alert usia awal balik anak-anak ni. Sebab hari pertama dia balik, di situlah mula dikira dosa pahala dia berkait dengan bab solat. Solat lah hari-hari yang kena buat. Jadi jangan kita terlepas pandang perubahan yang berlaku pada anak-anak kita, baik yang perempuan, baik yang lelaki. Perempuan bolehlah dia maklum pada mak dia keluar darah. Yang lelaki ni kita tak perasan, suara dia memang kena kasar, pecah suara tu kita tak perasan. Tiba je, kau dah balik belum? Setahun dah bah. Tengok dia semayang ni, lintang pukang ni, lilau-lilau. Maka kena ambil perhatian. Kau dah balik, apa tak bagi tahu? Dah, jom, apa nak tengok kau mandi wajib. Macam mana kau mandi wajib? Tanya dia. Mandi wajib macam mana? Apa syarat dia? Apa rukun dia? Macam mana niat dia? Kan? Apa kena basuh? Apa yang sunat? Apa yang fardu? Apa yang wajib pada mandi wajib tu? Kan? Kita buat tahulah. Tapi dengan syarat kita tahulah. Sekarang, dia tanya balik kita sekarang, kita pula kena. Kan? Jadi kena ambil perhatian tuan-tuan. Ini benda yang penting ni. Kalau mandi wajib
tak betul, tak pandai, jadi macam mana dia semayang dia? Semayang dia tak sah lah, tak terangkat lah semayang tu, sebab sentiasa dalam keadaan berhadas. Orang perempuan bersama haid, bab haid tu kena ambil perhatian. Baik, al-wudu'u ala al-wudu' nurun ala nur. Nabi kenal umat dia ni di atas dasar wuduk dan kesan sujud. Baik, kemudian dalam riwayat lain disebut, mana-mana hamba mukmin selesai daripada berwuduk dia baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Siapa yang baca begitu kan, dia akan dicop dengan kebajikan, diberikan pahala, kemudian disimpan pahala tersebut di bawah arash dan diserahkan kepadanya nanti di hari akhirat. Ingat tak ni? Subhanakallahumma selalu dalam kafaratul majlis, sama je bunyi dia. Kita tutup dengan tasbih kafarah, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kan? Baca ni masa bila? Lepas siap wuduk. Kalau dalam tandas yang ada lubang najis tadi, jangan baca dengan jahar, baca dengan sir. Kalau tidak, baca dalam hati. Kemudian disertai dengan doa lepas wuduk. Doa lepas wuduk macam dia, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Betul itu? Oh, salah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Allahumma ja'alni. Sorry, silap. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Baca doa tu. Dan ada kelebihan-kelebihan yang tertentu bila mana baca doa-doa yang dianjurkan dalam syarak ni. Disebut dalam kitab Ihya dan sebagainya, macam-macam kelebihan lah. Dan maka boleh tengok pada kitab. Kemudian, dan saya nak tutup sikit lagi ni, disebut dalam satu riwayat, tiadalah seorang mengambil air sembahyang kemudian dia berkumur-kumur. Lepas ambil air sembahyang, dia nak ambil air sembahyang, dia mulakan dengan berkumur-kumur, kemudian masukkan air ke dalam hidung. Ini sunat ni, dipanggil istinsyaq. Kumur tu muzmadah kan, kumur, dan eloknya kumur tu baki air yang sikit tu sedut terus ke hidung. Cuma ramai orang tak berani nak buat, dia naik kotak. Teknik tak betul bila naik kotak tu. Dia sedut sikit nafas, tahan, blok sikit, baru istinsyaq. Kalau kita kosongkan, tak ada blocking, memang dia naik lah kan. Tu yang pedih sampai kotak tu, ke ujung lubang hidung tu kan. Kemudian dikeluarkan dia, melainkan keluarlah dosa daripada mulut dan hidungnya. Maknanya kumur kita buang dan air tu kita hembus. Sebab disebut dalam riwayat di dalam kitab Mishkatul Masabih, syarah pada Mishkatul Masabih, syaitan ini dia tidur di dalam lubang hidung anak Adam. Syaitan nak pula lepas bangun tidur kan, lagi digalakkan untuk istinsyaq. Kerana syaitan tidur dalam lubang hidung anak Adam. Jangan duk fikirlah, besar mana syaitan tu, lubang hidung aku kecil je. Jangan fikirlah. Syaitan ni dia boleh menyerupa kepada sekecil-kecil benda kepada sebesar-besar benda dengan izin Allah. Dia boleh merupa tikus, dia boleh merupa ular, dia boleh merupa beruk, anjing dan sebagainya. Ada satu waktu lama dulu, ni dalam 8 tahun 9 tahun yang sudah, ada satu nazir masjid di satu tempat. Lepas habis kuliah, saya minum dengan dia lah. Dia kata, Ustaz, dia menceritakan isteri dia ada orang buat khianat lah, hantar ilmu
ilmu halus ni, ilmu sihir ni, selama beberapa tahun dia kata isteri dia hanya terlantar, tak boleh bangun, terlantar tak boleh bangun, dan sakit pinggang yang teramat, sakit pinggang yang teramat sangat, kan? Rasa pinggang itu macam dihenyak-henyak, kan? Macam dihenyak-henyak. Akhirnya dia kata saya ikhtiar macam-macam ustaz lah, saya pergi usaha untuk rawat, hingga akhirnya jumpa dengan satu ustaz. Kalau saya tak silap nama ustaz tu Ustaz Ridwan yang disebut oleh Haji ni tadi. Ustaz Ridwan ni duduk dekat Great. Saya pun tak kenal, Haji tu cerita dia ada madrasah kat Great. Jadi ikhtiar berubat dengan ustaz ni, wallahu alam, kan, betul tak betul teknik cara rawatan tu, tapi saya lihat sendirilah. Haji tu dia ambil gambar, ustaz tu telah keluarkan 3 ekor binatang daripada tubuh isteri dia. Seekor tu tikus, seekor tu monyet, seekor tu dia macam ada belalai, macam anak gajah, kan, belalai. Ditangkap oleh ustaz ni tadi, letak dalam botol. Jadi Haji tu ambil gambar, dia tunjuk kat saya satu-satu gambar tu. Ustaz tengok ni ustaz nampak apa ni? Saya kata ni tikus kot. Betul dia kata, tikus. Dia kata isteri dia mengalami kesakitan. Tikus kan dia gigit pinggang ni, bahagian pinggang dia kata gigit sentiasa kena sakit, digigit oleh setan tikus tadi. Syaitan kan dia menjelma dalam bentuk tikus. Yang kedua dia kata rasa dihenyak-henyak monyet tadi. Monyet tu duk tekan belakang badannya, dan rasa yang teramat berat tu, belalai yang macam gajah tadi tu duduk dekat belakang pinggang dia. Ustaz ni dia kata, yalah ustaz ni macam-macam lah, kan, disiplin ilmu perubatannya berbeza-beza lah. Darusshifa, Darussalam, kan, dia ada disiplin-disiplin yang berbeza, kan, ikut rawatan. Ustaz ni wallahualam lah dia aliran perubatan yang mana, kan, dikeluarkan, diletakkan dalam botol, dan Haji tu ambil gambar. Saya tengok gambar tu, 3 gambar tu saya tengok. Itu nak menunjukkan bahawa syaitan dia boleh menyerupai macam-macam benda, kan, macam-macam benda dia boleh menyerupai. Sebab tu tak nak kita ni kalau boleh tengok setan, kan, takut tak kuat semangat, minta jauh. Saya pernah sekali masa tu buang sampah waktu maghrib, kan, kat kawasan tong sampah ni memang orang sebut kawasan setan. Allah izinkan nampak tikus, tapi atas badan dia berduri macam kulit durian. Banyak ekor berduri macam kulit durian, kan. Saya 2-3 kali saya buka tutup mata. Saya kata aku berilusi ke, kan, tapi bukan, memang nampak sungguh. Lepas tu dia hilang, right terus, kan. Tu sekali latih saya setan duk mengerumun kawasan sampah. Tapi bukan syaitan yang menakutkan lah, tapi dia dalam rupa macam tikus, tapi atas dia macam kulit durian, dia punya duri-duri dia. Itulah sekali nampak. Mojo tak takut sangat, kan, sebab kita suka durian. Kalau rupa yang menakutkan, kita pun tak nak tengok. Baik. Kemudian dia kata membasuh muka seperti yang disuruh oleh Allah, melainkan keluarlah kesalahan mukanya dengan air tersebut. Ni gugur ni, noda yang dibuat daripada wajah kita, mata kita ni. Kemudian basuh kedua tangan hingga ke siku seperti yang disuruh oleh Allah dalam ayat Quran, melainkan keluarlah kesalahan yang dilakukan oleh tangan-tangannya beserta dengan air tersebut. Kemudian menyapu kepala seperti mana yang disuruh oleh Allah, melainkan keluarlah kesalahan kepalanya daripada hujung rambut beserta dengan air yang gugur tadi. Kemudian membasuh kedua kakinya hingga kedua mata kakinya, yakni buku lali, seperti disuruh oleh Allah, melainkan keluarlah kesalahan kedua kakinya beserta dengan air yang gugur tersebut. Kemudian berdiri ia
memuji Allah dan sanak ia dengan barang yang ia ahlinya. Mana sanak ni, mana baca doa lah, baca doa-doa yang subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat tatahhirin. Itu baca doa-doa tadi. Kemudian dia sembahyang 2 rakaat, yakni sunat wuduk, melainkan dipalingkan ia daripada dosanya seperti mana hari dia diperanakkan oleh ibunya. Maksudnya apa? Orang yang wuduk dengan wuduk yang sempurna, kemudian lepas wuduk dia baca doa yang dianjurkan tadi, kemudian dia sembahyang sunat 2 rakaat. Sunat 2 rakaat, sunat apa? Tahiyat, sunat wuduk. Ini amalan Sayyidina Abu Hurairah yang Nabi dengar tapak kaki dia dalam syurga dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Ya Abu Hurairah, kata Rasulullah, apakah amalan yang paling kau sangat suka untuk buat hingga tapak kakimu telah mendahului kami? Tapak kaki kau dah masuk, dah bunyi dalam syurga. Jasad kau kat sini lagi, tapak kaki kau dah ada dalam syurga. Kenapa Nabi kenal tapak kaki Abu Hurairah? Tapak kaki Abu Hurairah ni setiap hari dia tukang berjalan kan dekat bilik, depan bilik Nabi. Jadi Nabi tahu dah kalau bunyi tapak kaki tu tapak kaki Abu Hurairah. Macam kita lah tuan-tuan, anak kita kan, kita dengar, kita kenal sekilas kan, sekilas pandang kita tahu dah itu anak kita. Nabi sampai tahap kenal sahabat, tapak kaki tu dikenal, tapak kaki Abu Hurairah. Dia kata, tiadalah aku selepas daripada wuduk melainkan aku akan solat 2 rakaat, solat sunat wuduk. Semalam ada orang tanya saya satu soalan, ada viral satu video yang membenarkan untuk niat 5 solat dalam 2 rakaat. Ada tak? Ada tengok? Ada kan? Kalau orang Nagori kata cenekeh sangat. Kalau macam tu sembahyang tarawih, niat 20 rakaat, buat 2 rakaat je, selesai lah. 2 rakaat, 2 niat itu memang ada dibincang oleh ulama. 2 itu pun benda tu dah jadi ikhtilaf. 2 niat, contohnya dia masuk masjid, dia nak tahiyatul masjid, dan tadi lepas wuduk dia nak sekali dengan sunat wuduk. 2 memang ada dibincang oleh ulama. Saja aku sembahyang tahiyatul masjid dan sunat wuduk 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, okey, boleh 2. Tapi kalau sampai 5 ni tuan-tuan, ni ngelak lah ni, ngelak sangat. Sebab apa yang lebih itu dah tentu pahalanya lebih. Kalau dibuat asing, lagilah besar pahala berbanding kalau ditempelkan berdua-dua kan. Sebahagian ulama kata sah kalau 2 solat dalam 2 niat dalam satu solat. Solat sunat tuan-tuan kalau solat fardu sedap lah gitu kan. Syiah lah kalau gitu, Syiah tak buat gitu. Sahaja aku sembahyang subuh kan, susah lah nak gabung subuh dengan zuhur, asar, maghrib kan. Sahaja aku sembahyang zuhur, asar dan isyak, 4 rakaat kan, sekali jalan kerana Allah Ta'ala. Sedap lah gitu, tak boleh kan. Ulama' kata, sebahagian kata sah, sebahagian kata tak sah. Jadi keluar daripada khilaf, jadi khuruju minal khilaf mustahabun, keluar daripada khilaf tu lebih utama. Jadi tak payahlah buat gitu kot kan, tak payah buat. Tapi kalau 2 tu memang dibincangkan kan. Ada yang mengatakan boleh 2, minima 2 lah, maksimum lah, bukan minima, maksimum 2 lah. Kalau sampai 5 sekali tu kan, macam tak aci lah gitu kan, malas sangat. Ada orang tanya saya jawab begitulah kan. Itu penjelasan ulama' tuan-tuan Jangan terlalu bermudah-mudah. Agama tu mudah, tapi janganlah terlalu mudah-mudah. Cuba makan tu sekali kan je, sarapan, niat dia sekali untuk tengah hari dengan malam. Lagi bagus niat untuk 3 hari. Sekali makan je, sekali aku makan nasi lemak ni untuk 3 hari kan Allah Ta'ala. Cubalah buat. Tak nak pula buat gitu. Makan tahu on time, sampai waktu makan
Bila semayang boleh pula dia mengelak gitu. Wallahualam. Dan ustaz yang sebut tu pun dia tak bawa keluar dalil, dia tak bawa keluar hujah. Patut kalau kata betul benda tu ada dibincang, sebut kitabnya mana? Ya. Dua belas tu apa? Sebab panjang tu orang tak baca. Baik. Doa iftitah ni memang ada dua, dia ada minima, dia ada yang sempurna. Doa iftitah ada minima, ada yang sempurna. Tahiyat ada yang minima, ada yang sempurna. Kunut ada yang minima, ada yang sempurna. Kan? Jadi kalau buat yang minima dapat jugalah fadilat, tetapi kalau buat yang sempurna, dia punya fadilat 30 malaikat datang tulis pahala. Kalau dia buat minima tu, dicatat je lah dapat pahala sunat. Kan? Tak tahulah ada 30 ke tak ada 30 kalau buat minima tu, tapi dikira itu juga sebagai iftitah. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kan? Itu minima. Kalau contoh keadaan kita sembahyang sunat, kita nak buat yang sempurna dengan sembahyang sunat kan, bacalah sampai wa asila tadi. Tak payahlah sampai wa ana minal muslimin tu. Sebab nak buat juga daripada tak buat langsung. Ma la yudriku kullu la yutraku kullu. Kalau kamu tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Tu kaedah fiqh. Kan? Kalau tak boleh buat semua, tak boleh buat sempurna, jangan tinggal semua sebab ada kadar minima. Betul lah ustaz tu ajar yang pasal 12 tu saya tak pasti apa yang 12 tu saya tak pastilah. Kan? Cuma minima dengan sempurna tu memang betul. Jadi buat yang minima kalau nak buat kan. Kalau macam imam tarawih setiap rakaat kalau baca doa iftitah jangan jadi panjang solat tu nanti, so baca yang minima. Kalau sembahyang sunat malahnya nak baca doa iftitah, baca yang minima. Tahiyat minima dia sampai wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tu minima. Tak payah baca sampai fil alamin innaka hamidum majid kan. Allahumma salli ala Muhammad, bagi salam. Saya sebut tahiyat yang Allahumma salli ala Muhammad tu dah masuk rukun selawat dah. Tak payah baca fi alamin innaka hamidum majid, itu minima. Kalau imam tarawih, kalau kata nak baca minima, baca yang itu. Kemudian doa kunut yang minima apa? Rabbighfirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Itu minima. Kalau yang sempurna, Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait. Itu yang sempurna. Kalau contoh kita pergi Mekah, imam Mekah dia tak baca kunut. Aku ni tak pernah lagi sembahyang tak baca kunut ni. Kan? Nak baca juga. Dah 50 tahun sembahyang tak pernah sekali subuh aku tak baca kunut. Nak baca juga. Kalau baca Allahumma hdini fi man hadait, imam bangun daripada sujud yang pertama, batal sembahyang kita. Sebab kita buat benda yang imam tak buat. Kan? Siapa yang baca doa kunut panjang, imam tu bangun pada sujud yang pertama, batal sembahyang. Tapi kalau baca Rabbighfirli ya ghafur wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam, sempat tak sujud dengan imam? Sempat. So bacalah yang pendek. Jadi nampak bila kita belajar ni betul, ada yang minima, ada yang sempurna. Daripada tak mampu nak buat ataupun tak sempat nak buat yang sempurna, jangan tinggalkan yang minima tadi. Boleh bang macam tu. Wallahu alam, sampai situ. Tak habis lagi bab ni. Sikit je lagi ni. Nanti kita cerita, dia ada satu kisah hikayat berkait dengan orang yang sentiasa menjaga wuduk. Nanti saya cerita insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu alam. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل دينا صراطك المستقيم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رحم المساكين ويا ذا القوة المتين ويا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم حملا بالعالمين.